لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi sudi hidupkan kita hingga ke hari ini. Bukan sekadar Allah sudi saja hidupkan kita, bahkan Allah masih lagi sudi berikan kepada kita macam-macam nikmat. Ya? Macam-macam nikmat tidak putus-putus Allah terus berikan kepada kita. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lidah, nikmat mulut, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat harta benda, jawatan, pangkat, kedudukan, nikmat keluarga, 1001 nikmat Allah terus berikan kepada kita. Walaupun kita terus melakukan dosa, derhaka, maksiat kepada Dia, tapi terus diberikan kepada kita macam-macam nikmat. Ya? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, memang wajar sangatlah kita kena terus syukur dan banyak-banyak sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak putus-putus berikan kepada kita macam-macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat beragama. Jadi bayangkan kalau kita ni tak ada agama, apa kita nak jadi? Dah ada agama pula, kita diajak untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu tu pula kita tahu macam-macam. Nikmat yang paling besar lagi Allah telah kurniakan kepada kita, itulah dia nikmat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Allah tak utuskan Nabi kepada kita, kita pun tak tahu kita ni apa sebenarnya, kita ni macam mana sebenarnya, kita ni pun tak tahu kita duduk kat mana sebenarnya. Jadi sebab itu kita nak kena terus syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan macam-macam nikmat yang terus Allah berikan kepada kita. Dikala manusia macam-macam cerita, nak sambut maulid ke tak nak sambut maulid, kena sambut maulid ke. Ini tanggal biasalah 12 Rabiul Awal. Tanggal biasa 12 Rabiul Awal untuk seorang yang namanya Muslim, seorang yang namanya mengaku beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai dia tak tahu tanggal 12 Rabiul Awal, kita pun tak tahu nak cakap dia tu macam mana. Walhal kita kadang sibuk raikan birthday anak kita lah. Anak kita pula ada 12 tu kita raikan. Birthday suami, birthday isteri. Walhal tak dituntut pun. Kalau nak cerita tentang birthday ni, ulang tahun suami isteri ni, ulang tahun perkahwinan ni, lagi tak ada dituntut dalam agama pun. Jadi belum campur lagi birthday negara kita pula, Merdeka 31 Ogos. Kita duduk sibuk sambut. Bila ditanya kenapa pula sibuk sambut 31 Ogos birthday merdeka, oh ada pula hadis dia, hubbul watal minal iman, cinta kepada negara itu sebahagian daripada iman. Oh ada pula jawapan dia. Yang tadi tu kita raikan birthday mak ayah kita, adik-beradik kita, anak-anak kita. Bila ditanya kenapa, oh ada pula jawapan dia. Kita gembirakan hati orang lain, mudah-mudahan Allah akan gembirakan hati kita. Oh ada jawapan. Ada je jawapan tuan-tuan. Tetapi bila tentang hari kelahiran Nabi SAW ni, tiba-tiba dah jadi lain. Mana ada, mana ada, mana ada. Mana Nabi suruh? Memanglah Nabi pun tak suruh tuan-tuan. Nabi pun tak suruh.
Tapi kalau kita faham daripada sepotong hadis, Nabi biasa ditanya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau suka berpuasa pada hari Isnin? Itu dia. Kenapa engkau suka berpuasa pada hari Isnin? Apa kata Nabi SAW? Aku suka berpuasa pada hari Isnin kerana sungguhnya pada hari Isnin ialah hari di mana aku dilahirkan. Tuan-tuan, malu kita ni, kita sambut birthday kita dengan makan melantak, macam-macam kita makan. Tapi Nabi sambut birthday dia dengan tak makan, berpuasa. Cuba fikir. Jadi memanglah Nabi, dia tak sebut suruh raikan dia punya kelahiran dia, tak ada, memang tak ada pun. Tapi kalau kita faham hadis tadi tu, dia sendiri pun masa hidup pun dia suka raikan kelahiran dia dengan cara berpuasa setiap hari Isnin. Masya Allah, tuan-tuan. Jadi sebab itu dengan kisah yang macam-macam, cerita yang macam-macam, nikmat yang terus macam-macam Allah berikan kepada kita, memang wajar sangatlah kita ni kena banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Betul, sekali-sekala kadang-kadang kita besarkan sangat ujian kita. Kita besarkan sangat ujian kita. Macam ujian tu nak hancur dah hidup kita ni. Nak kiamat dah. Kita besarkan ujian kita. Sampai kadang kita lupa pada Tuhan. Kita lupa diri kita ni siapa. Walhal sebenarnya dalam keadaan tadi tu pun Allah terus berikan nikmat kepada kita. Ada satu kisah, tuan-tuan. Ini disebutkan dalam kitab lama-lama dulu, tuan-tuan. Ada satu kisah seorang pemuda daripada Sudan, Abdullah ibnu Syarafi. Anggaran nama je macam itulah, tuan-tuan. Jadi pada satu ketika anak muda ni bertanya kepada ibu dia, wahai ibu, saya nak tanya kepada ibu, adakah kita ni boleh melihat Allah? Tu dia, tuan-tuan. Adakah kita ni boleh melihat Allah? Jadi ibu kata, ibu tak boleh nak jawab soalan kamu ni, wahai anak. Cubalah kamu pergi jumpa Nabi Musa, kamu bertanyalah kepada Nabi Musa. Mungkin Nabi Musa nanti boleh ceritakan kepada kamu bagaimana. Tuan-tuan, dia pun berjalanlah daripada Sudan pergi ke Kahirah, Mesir sana, tuan-tuan. Berjalan, ambil masa yang sangat panjang dengan dugaan, rintangan sepanjang dia bermusafir tadi tu. Dan nak jadi cerita, sepanjang perjalanan itu Allah jumpakan dia dengan macam-macam kisah, macam-macam cerita. Satu hari sedang dia berjalan di padang pasir itu, tiba-tiba terdengar suara orang merintih minta tolong. Dia pun toleh kanan kiri. Rupa-rupa dia perasan dekat sebelah semak tadi tu, dekat rumput-rumput tadi tu, dia tengok ada satu tubuh sedang terbaring dekat situ. Dia pun pergi dekat situlah. Pergi-pergi rupanya dia jumpa seorang lelaki yang kudung kedua tangan kakinya. Tangannya tak ada, kakinya tak ada, kudung. Rupanya dia mangsa perompak. Dia adalah seorang businessman, peniaga. Sedang dia bermusafir nak berniaga, tiba-tiba dia serbu dengan perompak, penyamun. Habis dia punya barang dagangan diambil dan tangan dan kakinya dikudungkan dan dia dicampakkan di tepi jalan berhampiran dengan semak tadi itu. Dah berapa lama dah? Agak lama jugalah. Jadi ditanya, macam mana dengan makan minum kamu, wahai pakcik? Nasiblah makan minum saya, kadang daun-daun ni akan menjalar sampai dekat mulut saya makan. Kadang Allah datangkan kucing, Allah datangkan anjing bawa sisa-sisa makanan. Kadang Allah turunkan hujan, boleh minum. Tu, tuan-tuan. Tapi dia asyik mengeluh lah, dia punya kesusahan dia punya rintangan dia punya dugaan dia. Diuji dengan putus kedua kaki dan tangan dia. Lepas tu dia tanyalah, si Abdullah tadi, kamu ni nak ke mana? Saya nak bertemu dengan Nabi Musa di Kahirah nanti. Baiklah, kalau kamu jumpa Nabi Musa, tolong sampaikan salam aku dan tolong tanyakan kepada Nabi Musa, syurga mana aku masuk nanti dekat akhirat. Tuan-tuan, jadi banyaklah kisah yang diperlihatkan kepada Abdullah ibnu Syarafi. Banyak kisah, ada banyak kisah lagi, tapi kita nak ambil intipati daripada kisah yang pertama ni tadi. Akhirnya Abdullah Syarafi pun bertemulah Nabi Musa. Dia sampaikan salam lelaki tadi dan diceritakan apa yang berlaku kepada lelaki tadi. Dan apa kata Nabi Musa kepada Abdullah bin Syarafi? Sesungguhnya pakcik yang kamu jumpa di tepi jalan yang kudung tangan dan kakinya, di akhirat nanti Allah akan campakkan dia ke dalam neraka. Terkejut. Kenapa ya Nabi Musa? Oh, dia sibuk cerita tentang dia punya ujian dia. Dia punya
Ujian-ujian yang Allah turunkan kepada dia, hartanya habis dirampas oleh penyamun, tangan kakinya dikudungkan, dia terkontang-kanting seorang-seorang dekat situ, tak boleh nak buat itu, tak boleh buat ini. Dia ingat dia punya sabar tu besar sangat, walhal sebenarnya setiap hari Allah berikan kepadanya makan, daun yang menjala sampai dia boleh makan, kan? Binatang-binatang datang bawa sisa-sisa makanan, burung dan sebagainya. Allah turunkan kepadanya hujan. Itu apa? Dia sibuk, kan? Mengeluh dengan kesusahan dia, tapi dalam masa yang sama dia lupa nak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syukur tu sangat besar, sangat hebat. Makam syukur ni lagi tinggi daripada makam sabar. Jadi dikarenakan dia tidak bersyukur, di akhirat Allah akan humbankan dia ke dalam neraka. Wal-iazubillah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 1001 nikmat Allah terus berikan kepada kita. Takutnya kita ni tenggelam dalam nikmat, kita dah lupa nak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila nikmat tadi itu satu-satu ditarik, nanti baru kita tahu pula nak bersyukur. Baru kita tahu pula nak mengeluh, kenapa tak ada, kenapa tak ada, kenapa tak boleh buat itu, kenapa tak boleh buat ini. 2 tahun kita diuji dengan Covid, tak boleh berjemaah di masjid surau, tak ada program agama, tak ada ceramah-ceramah. Oh, kita mengeluh. Tapi bila dah boleh, hilang pula orangnya kat mana? Ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi satu-satunya nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita, itulah dia nikmat kenabian. Allah berikan kepada kita seorang hamba Allah yang bernama Muhammad bin Abdullah, yang lahir juga macam manusia yang lain, ada ibu, ada ayah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal lahirlah dia ke dunia ini. Dan masa lahir tadi tu amat gembiralah ahli keluarga dia, datuknya, pakciknya. Salah satu pakciknya namanya apa dia tuan-tuan? Abu Lahab. Salah satu pakcik dia namanya Abu Lahab. Kita biasa dengar Abu Talib. Abu Talib ni pakcik yang banyak membantu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia tidak beriman. Abu Talib ni walaupun dia tidak beriman kepada apa yang Nabi bawa, tapi dia tolong Nabi. Dia tolong Nabi. Kisah dia tuan-tuan. Dan dia bukan tak yakin pun anak saudaranya itu adalah Nabi. Dia yakin, dia tahu pun. Sebab semua orang dah cakap dah. Pendeta-pendeta yang besar-besar sini semua dah cakap. Pernah satu ketika Abu Talib ni dalam perjalanan berniaga dia, sebab dia jaga Nabi ni sejak pada kecil. Dah habis dah Abdul Muttalib meninggal dunia, maka tugas menjaga tu diambil oleh Abu Talib. Dia bawa Nabi pergi berniaga ke sepandan Syam, Syria tuan-tuan. Jadi bila dah agak petang tu, berhentilah kabilah tadi tu di satu tempat berkemah di situ. Besok pagi kita akan sambung balik perjalanan. Tapi daripada kejauhan sana tu ada satu pendeta Yahudi ahli kitab, orang dulu-dulu lama ni. Dia tengok daripada jauh tu ada awan, sebab padang pasir ni susah nak dapat awan. Jadi dia tengok daripada jauh tu ada awan yang sedang berjalan, bergerak, dan di bawah tu dia tengok ada satu kabilah. Apa kata si pendeta tadi? Sudah pasti di dalam kabilah itu ada orang besar. Pasti ada orang besar kat situ. Pasti ada orang penting dekat situ. Kalau tidak, masakan Allah datangkan awan untuk menutupi kabilah tersebut. Ini pendeta namanya Buhairah. Ini semua ada cerita dalam kitab Berzanji. Kitab Berzanji tuan-tuan. Kitab Berzanji ini kitab cerita tentang kisah Nabi lah, sirah Nabi. Yang biasanya dibaca bila datang tanggal 1 Rabiul Awal sampailah 12 Rabiul Awal. Malam ni kemuncak dia. Tuan-tuan, dibaca kitab Berzanji. Jadi sebab itu jangan kita duk cakap pula kitab Berzanji ni kitab suka-sukalah apa semua. Bahkan usia kitab Berzanji tu sendiri dah ratusan tahun. Kitab Berzanji tu punya usia tu tadi tu ratusan tahun tuan-tuan. Ulama-ulama dulu pun dah baca dah kitab tu. Macam mana dia baca kita tak tahulah, tapi dekat Malaysia ni kalau bacanya macam tadilah. Berlagu abtadi'ul imla bizmizatil aliyah Allah mustadirran faydal barakati ala ma ana lahu wa aula Allah. Kita tahunya Allah. Datang kitab Berzanji tu kita pun tolak dekat orang lain.
Tak berani nak baca. Bacalah, apa masalah? Itu bukan Quran. Quran pun orang baca lintang bukang, baca juga. Itu kan kitab berzanji, baca je lah. Apa lagu pun tak jadi masalah. Tak ada isu pun. Tapi takut nak baca, takut salah nanti. Tak ada, bacalah. Lagu Hindustan pun Hindustan lah. Apa masalahnya? Tu dia tuan-tuan, meriahnya kita ni. Daripada dulu saya ingat lagi masa kecil-kecil, ialah kebetulan bapa saya ni imam masjid. Jadi bila datang saja Maulidur Rasul Rabiul Awal, memang masjid surau ni meriah. Duduk baca kitab tadi itu, tuan-tuan. Jadi kitab berzanji itu sebenarnya penuh dengan cerita tentang sirah Nabi. Nabi sebelum lahir, Nabi ketika lahir, Nabi ketika bayi, Nabi ketika membesar. Semua ada cerita dalam tu. Jadi termasuklah kisah tadi itu. Ikut Abu Talib berniaga sampai ke Syam. Masa tu umur Nabi dalam 10 tahun, 11 tahun, kecil lagi. Anak kita umur mungkin dalam darjah 4, darjah 5 lebih kurang macam tu. Dia dah ikut dah bapa saudaranya pergi berniaga. Jadi sebab tu Nabi ni businessman. Sebelum nak berkahwin dengan Siti Khadijah tu, kenapa Siti Khadijah tu tertawan sungguh dengan Nabi? Sebab Nabi tu memang businessman, profesional. Sebab dia dah berniaga daripada kecil, tuan-tuan. Itu Al-Kisah dia. Jangan kita kata Nabi, mentang-mentang dia Nabi semua benda dia boleh jadi. Tak. Itu memang satu bab lah. Kelebihan Nabi dengan kita manusia biasa ni memang beza lah, tuan-tuan. Tapi kehidupan Nabi daripada kecil tu sendiri telah mendidik dia. Nabi lahir-lahir dah tak ada ayah dah. Berapa tahun lepas tu meninggal pula mak dia. Nabi kecil-kecil yang jaga dia Halimatus Sa'diyah. Orang susah tu, tuan-tuan. Kemudian disambung oleh datuknya, kemudian disambung oleh pakciknya. Jadi itu proses pembelajaran. Proses pembelajaran sebenarnya. Itu Al-Kisah dia, tuan-tuan. Jadi sebab tu kita ni kena rasa bersyukur bila mana ada ibu ayah, ada adik-beradik, kena bersyukur, tuan-tuan. Nabi sebatang kara. Itu kalau kita tengok, kita baca kisah Nabi tu, ada kalanya memang Nabi sedih. Dia sedih yang amat. Pernah dalam satu perjalanan daripada Mekah ke Madinah tu, Nabi singgah dekat kubur bapa dia. Nabi singgah dekat kubur mak dia di Abwa. Itu kampung Aminah, tuan-tuan. Nabi duduk, Nabi singgah ziarah kubur mak dia. Di samping kuburan mak dia tu duduk macam budak kecil, dia menangis. Sebab dia rindukan mak dia. Dia manusia juga, tuan-tuan. Ni kita ada ibu ayah, kita sombong, kita belagak, tak nak hormat pula, kita jadi anak derhaka pula. Allahu Akbar, tuan-tuan. Jadi Nabi berjalan dengan Abu Talib, singgah di satu tempat namanya Buhaira. Di situ ada satu pendeta Yahudi. Bila mana dia menyaksikan awan tadi tu menutupi sekabilah tadi tu, dia kata sudah pasti ada orang besar dalam kabilah ini. Jadi pada malam tersebut, si pendeta tadi tu suruhlah orang dia pergi jemput. Dia orang tu datang makan dekat tempat kita. Kita ajak dia orang datang makan. Sebab Buhairah tadi tu, pendeta tu nak tengok siapakah orang tadi tu. Dia nak jumpa orang tu. Mesti ada orang besar dalam kumpulan tadi tu. Jadi datang ke majlis makan. Jadi Buhairah tengok muka satu, tak ada cahaya langsung. Bila dah habis semua duduk tu, dia pun tanyalah kepada Abu Talib, dah habis ke? Dah tak ada orang lain ke? Yang datang ni ramai-ramai ni kamunya kabilah ini je ke? Apa kata Abu Talib? Ada seorang kanak-kanak, ada satu budak dekat kemah tu kita tak ajak. Sebab bila dinner ni kita tak ajak budak-budak. Contohlah sebab kadang kita pun dapat jemputan dinner kan, kecuali suami isteri saja yang dijemput, anak-anak tidak dijemput, tuan-tuan. Kadang kita belasah jugalah. Orang belanja makan, kita datang bawa satu keluarga, tuan-tuan. Ada satu budak dekat kemah sana. Ya betul, ada satu budak. Tak apa, panggil. Bawa dia sekali. Jadi datanglah si budak tadi tu. Jadi bila masuk saja budak tadi tu dalam kemah, dalam majlis makan malam tu, daripada jauh lagi si Buhairah tadi tu, si pendeta tadi tu, dia melihat inilah orang dia. Inilah budak tu. Bila masuk saja daripada jauh, pendeta tu saja nak test, tengok betul ke budak ni. Sebab dalam kitab-kitab Yahudi, dalam kitab-kitab ahli kitab memang telah diceritakan akan lahir Nabi di akhir zaman, namanya sekian. Dan pada tubuhnya tadi tu, di antara tulang belikatnya ada khatamun nubuwah, ada tanda kenabian. Dia ada cerita dah semua benda ni. Tapi dia nak pastikan betul ke budak ni.
Bila lagi dekat, si pendeta tadi tu terus berkata, ya bani, wahai anakku, Bismillah wal Uzza, demi nama Tuhan Lata dan Uzza. Dulu dekat Kaabah tu ada dua tuhan berhala yang dia orang kafir duk sembah ni, namanya Lata dan Uzza. Pendeta tu pun tak setuju juga. Taja nak tengok budak ni betul ke budak ni. Jadi bila sebut demi Tuhan yang namanya Lata dan Uzza, wahai anakku, siapakah nama kamu? Nabi Muhammad tu sebab dia Nabi, daripada kecil lagi dia tak suka benda-benda tak baik, tak elok. Jadi bila dengar saja Lata dan Uzza, dia reject. Dia kata, aku menyampah dengan nama ni. Tuan-tuan, jadi pendeta tadi dah tahu dah, dah dapat dah tanda dia, memang betul lah budak ni. Bila datang pula ditanya, siapa nama kamu? Nama aku Muhammad bin Abdullah. Confirm betul, memang dalam kitab telah disebutkan nama Nabi akhir zaman sama ada Muhammad, Mahmud ataupun Ahmad. Dia pun panggil Nabi duduk di atas riba dia, wahai anak, ta'al, duduk di sini. Sebab apa? Sebab pendeta tadi tu dia nak tarik baju Nabi, bukan dia nak tengok apa branding bajunya, tidak, tapi dia nak tengok betul ke ada tanda kenubuan di tulang belikat Nabi di belakang tadi tu. Dia pun buka, bila tengok memang ada dekat situ tai lalat hidup. Khatamun nubuwah tu seperti tai lalat hidup. Memang ada dekat celah-celah tulang belikat tadi tu. Dia pun tutup, dia panggil Abu Talib, ini anak, kamu kena jaga dia sungguh-sungguh. Ramai orang cari dia nak bunuh dia ni, sebab ini anak akan jadi Nabi akhir zaman. Jadi Abu Talib dia dah percaya dah, dia dah yakin dah bahawa anak saudaranya adalah Nabi akhir zaman. Bukan dia tak percaya, bukan dia tak yakin, tapi sebab tidak ada iman dalam diri dia. Tuan-tuan, itu yang sudahnya Abu Talib pun meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Walaupun Rasulullah masa dia nak meninggal tu 70 kali lebih dia goncang bapa saudara dia, wahai pak cikgu, berimanlah kamu, ucaplah la ilaha illallah. Dia tak boleh nak ucap. Kenapa tuan-tuan? Sebab Abu Talib pernah satu ketika dia bersumpah, walaupun dia tahu anak saudaranya itu adalah Nabi akhir zaman membawa kebenaran, tapi oleh kerana dia malu. Abu Talib ni dia pembesar Quraisy. Jadi kalau dia masuk Islam, dia akan dihina, dia akan diperli, dia akan dimalu-malukan oleh kawan-kawan dia ni, pembesar-pembesar Quraisy tadi tu. Muka tak malu, ikut anak saudara bawa agama sesat lah apa kita, pergi ikut buat apa? Kita ni dah ada agama nenek moyang kita, pergi ikut agama anak saudara buat apa? Dia malu. Akhirnya dia tak beriman lah. Sebab apa? Sebab dia malu kepada kawan-kawan dia. Kena pula tahu kalau dia masuk Islam nanti dia tak dapat projek tu, dia tak dapat projek ini. Tu tuan-tuan, akhirnya dia berkata pada khasyitul ar 'alan nar, aku lagi takut dimalukan oleh kabilah aku ni, pembesar-pembesar aku ni, daripada aku takutkan api neraka. Bermakna apa dia? Neraka pun nerakalah. Janji dekat dunia aku tak malu. Jadi bila mana dia berkata macam itu tuan-tuan, Abu Talib tadi tu bila mana dia berkata macam itu, khasyitul ar 'alan nar, aku lagi takut dimalukan oleh ketua-ketua kabilah ni daripada takutkan api neraka Muhammad. Bila dia dah cakap macam itu tuan-tuan, Allah tutup hati dia, Allah khatamkan hati dia, matikan hati dia. Jadi sebab itu walaupun anak saudaranya tu duduk dengan dia, tiap-tiap hari cerita wahyu ke dan sebagainya, dia tak boleh nak mengucap dua kalimah syahadah, dia tak boleh nak beriman kepada Allah. Kenapa? Sebab hatinya telah ditutup, telah disil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena jaga tuan-tuan. Nikmat iman ni satu nikmat yang sangat besar. Agama ni satu nikmat yang sangat besar. Jangan suka-suka pergi mohon zakat dekat Baitul Mal ke mana, tiba-tiba tak dapat, tak dapat bantuan. Ialah sebab kita kena tengok ciri-ciri orang tu layak ke tak layak dapat zakat, dapat bantuan sekian dan sebagainya. Bila tak dapat saja dia kata apa dia? Kalau macam ni pergi gereja lagi senang. Tuan-tuan, jangan main-main. Itu apa hukum dia tu? Bila dia cakap macam tu, dia dah terkeluar dah daripada agama tu, dah jatuh murtad tu. Jangan tuan-tuan. Ini cerita dia, Al-Kisah dia. Ini kita belajar daripada kisah Abu Talib tadi tu. Jadi akhirnya dia mati dalam keadaan dia tidak beriman, tapi oleh kerana dia banyak membantu Nabi semasa hidup tuan-tuan, itu yang dalam perbahasan ulama mengatakan nanti di
akhirat Abu Talib akan dihukum dengan serengan-rengan hukuman. Akan dihukum dengan serengan-rengan hukuman. Apa dia tuan-tuan? Abu Talib akan dipakaikan terompah daripada api neraka. Abu Talib akan dipakaikan kasut daripada api neraka. Itulah serengan-rengan azab neraka. Jadi ulama pun berbahas, ya ke, betul ke itu serengan-rengan azab neraka? Ya, betul. Bila mana dipakaikan saja terompah tersebut pada kaki si Abu Talib, akan menggelegaklah otak dia sebab kepanasan. Tuan-tuan boleh rasalah tuan-tuan, ambil setrika dekat rumah, letak dekat tapak kaki, macam mana rasanya? Melecuh tu dah confirm dah, tapi tengok dia punya renjatan tu macam mana. Ataupun bila musim panas, betul-betul panas, apa pernah pergi Mekah tahulah, masuk masjid, keluar tengok selipar dah hilang, akhirnya balik jalan kaki. Dia pijak je jalan tadi tu, pum, dia punya panas, terkejut tuan-tuan. Itu Al-Kisah dia. Jadi Masya Allah tuan-tuan, walaupun begitu, kebaikan Abu Talib tadi tu menjaga Nabi masih di apa tuan-tuan? Masih diraikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang lagi hebat tuan-tuan, pakcik Nabi ni seorang namanya Abu Lahab. Pakcik Nabi juga. Dia memang tak beriman, memang tak terima langsung. Apa yang Nabi bawa memang dia tak terima langsung. Dihina sana, dihina sini dan sebagainya. Tapi masa Nabi Muhammad lahir ni, gembiranya Abu Lahab dengan kelahiran Nabi ni, dia buat kenduri tuan-tuan. Dia bebaskan hamba dia, hamba yang dia paling sayangi. Dia bebaskan hamba dia. Lepas tu dia buat kenduri makan besar-besar. Satu Mekah tu dia belanja makan nasi kambing, nasi unta. Bila ditanya kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, yang kau buat kenduri besar-besaran ni kenapa? Pasal apa? Sempena apa? Apa kata Abu Lahab? Aku buat kenduri besar-besaran ni sebab apa? Sebab aku meraihkan kelahiran anak saudara aku yang namanya Muhammad bin Abdullah. Tuan-tuan, walaupun dia kemudiannya mati tak beriman, dia menentang perjuangan Nabi, tapi apa dikatakan dalam hadis, ada disebutkan dalam hadis sahih, oleh kerana Abu Lahab ni pernah meraihkan kelahiran Nabi SAW, maka setiap hari Isnin, tuan-tuan, hari ini hari Sabtu, besok Ahad, lusa Isnin, setiap hari Isnin Abu Lahab di-offkan azab kubur. Di-offkan azab kubur setiap hari Isnin sampailah kiamat nanti. Ini diceritakan dalam hadis. Jadi apa maknanya ni tuan-tuan? Apa makna ni? Orang tak beriman menjaga Nabi pun dapat juga kelebihan. Orang tak beriman mengutuk Nabi, memerangi Nabi, tapi oleh kerana pernah meraihkan kelahiran Nabi pun diberikan kelebihan tuan-tuan, ganjaran. Jadi kita ni yang ngaku umat Nabi, yang dapat Islam secara percuma, tak perlu gaduh-gaduh, tak perlu nak perang-perang, tak macam sahabat Nabi, bila mengucap 2 kalimah syahadah ditangkap, diseksa tuan-tuan. Kita tengok sejarah awal-awal Islam dulu, Allahu Akbar. Kita dengar sejarah Sumayyah disula tu tuan-tuan, Allahu Akbar. Apa lagi tuan-tuan? Bilal bin Rabah, hamba tuan-tuan, hamba hitam, legam, rambutnya bukan kerinting tuan-tuan, pakai sikat pun sikat boleh patah, bibirnya tebal, tapi iman dia lagi mahal pada iman kita ni tuan-tuan. Bila mana dia mengucap 2 kalimah syahadah, bos dia tahu dia ikut agama Nabi Muhammad, dia diseksa tak sudah-sudah tuan-tuan, diikat kakinya, diheret dengan kuda sampai koyak rabak berdarah badan dia. Dia tetap angkat tangan dan mengatakan Allahu Ahad, Ahad, Ahad. Allah tu Esa, Allah tu Maha Esa. Tak cukup dengan itu tuan-tuan, Bilal ditelanjangkan, dijemur tengah-tengah padang pasir yang sangat terik, dipakaikan dengan baju besi sampai terbakar kulit Bilal, hangit bau. Tapi dia tak mengalah, dia angkat tangan, dia kata Ahad, Ahad, Allah Maha Esa. Oh, tak cukup lagi tuan-tuan, dibaringkan si Bilal tadi tu, dihimpap dengan satu batu yang sangat besar, yang tak boleh diangkat oleh seorang dua. Nak angkat tadi tu 10 orang, sangat besar. Nak bagi Bilal mati, nak bagi Bilal, kalau kau nak selamat kau keluar, tinggalkan agama Muhammad. Tapi tak, dia tetap angkat tangan, dia kata Ahad, 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 Allah Maha Esa tuan-tuan. Tu cerita dia. Jadi kita ni bersyukur kita tak diuji macam sahabat, tuan-tuan. Tapi itulah hari Ahad, dihimpap dengan selimut,
Kan? Dengar azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Dia dengar naum, tidur, tidur, dia pun tidur tuan-tuan. Kan? Ini orang rumah kejut, bang bangun subuh dia angkat tangan, kata pada Ahad cuti, tuan-tuan. Cuti kerja, sembahyang tak cuti. Ini tuan-tuan, cuba kita fikir, kita renung dalam-dalam. Allah berikan kepada kita Islam secara percuma, tak perlu nak gaduh-gaduh, tak perlu nak perang-perang. Tapi bila cerita tentang kelahiran Nabi ni, macam-macam pula kita nak berbahas. Oh tak boleh lah, itulah, buat apalah, mana ada. Walhal sebenarnya orang kafir tadi tu, yang namanya Abu Talib, yang namanya Abu Lahab, tak cerita banyak pun. Kita yang ngaku kita ni umat Nabi Muhammad, tak nak rahirkan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasa malu pula, rasa benda tu tak perlu pula. Walhal untuk manusia yang lain, tak heran pula kita tuan-tuan buat kenduri besar-besaran. Sambutan birthday anak yang keberapa tu besar-besaran. Sambutan birthday isteri suami yang keberapa tu buat besar-besaran. Sambutan hari perkahwinan buat besar-besaran. Tapi sambutan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi lahir tu tuan-tuan, lahirnya Nabi tu, lahirlah Islam. Lahirnya Nabi tu sebenarnya lahirlah Islam, sebab Nabi bawa agama Islam. Itu tuan-tuan, lahirnya Nabi, lahirnya Islam. Tapi kita malu, kita nak raikan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah datangkan Nabi kepada kita tadi tu untuk membawa Islam, yang dengan Islam tu kita tahu makna hidup ni untuk apa. Yang dengan Islam ni kita kenal Tuhan kita, si pencipta, dan macam-macam lagi tuan-tuan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah antara perkara yang memang kita nak kena renung sungguh-sungguh. Dan macam-macam nikmat tidak putus-putus Allah berikan kepada kita. Salah satunya ialah nikmat kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kita nak kena terima kasih banyak-banyak, sungguh-sungguh. Jadi mudah-mudahan dengan kita meraihkan setahun sekali, bukan setahun sekali pun, kadang besok ada sambutan lagi dekat karya kita, dekat taman kita. Kadang dekat office pun ada sambutan lagi, dekat jabatan pun kadang ada sambutan lagi. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan dengan kesungguhan kita meraihkan hari kelahiran Nabi itu pun dikira oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk kita dapat syafaatnya nanti di sana. Dapat syafaatnya nanti di sana tuan-tuan. Nak dapatkan syafaat Nabi ni kena berusahalah tuan-tuan. Jangan kita berangan, ya Rasulullah, syafaatmu ya Rasulullah, syafaatmu ya Rasulullah. Jangan duk berangan. Jadi kalau nak kena berusaha, kena berusahalah. Pergi ziarah Nabi di Madinah sana tuan-tuan. Ziarah Nabi di Madinah. Di mana tuan-tuan? Di kuburan Nabi itulah. Yang bila mana kita ziarah kubur Nabi itu, sebenarnya kita ziarah Nabi, sebab Nabi itu hidup. Tak macam kita tuan-tuan. Sebab tu Nabi sebut, man zara qabri wajabat syafaati. Barang siapa yang menziarahi kuburku, maka wajib baginya syafaatku. Tuan-tuan, barang siapa yang menziarahi kuburku, jadi kubur Nabi ni dekat mana? Dekat Madinah, dekat tepi Masjid Nabawi tu. Sekarang ni je kubur Nabi tu masuk dalam kawasan masjid. Pada awalnya tak masuk pun tuan-tuan, sebab tapak kuburan Nabi tu adalah rumah Nabi. Masjid Nabawi tu sebelah dia. Tapi bila mana Masjid Nabawi tu dibesarkan, termasuklah tadi kawasan rumah tadi tu. Itu yang ada ura-ura kerajaan Saudi dulu, dia nak pecahkan makam Nabi ni, nak campak keluar, sebab dia kata berhala. Tuan-tuan, sajalah dia orang ni, musuh-musuh Islam ni mencari jalan macam mana nak menghina agama kita ni tuan-tuan. Tu antara dia. Jadi kita nak kena banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur. Dan bila mana kita nak syafaat Nabi ni, kita kena berusaha, bukan boleh percuma tuan-tuan. Kita pun tahu amalan kita tak boleh tolong dekat sana. Yang kita beramal bagai nak Arab, macam-macam kita buat ni tuan-tuan, cuba tanya diri kita, yakin ke? Yakin ke? Ni nak mati pun takut tuan-tuan. Termasuk saya lah pun, jangan bukan tuan-tuan saja. Nak mati ni pun kita takut. Sebab kita tahu nak mati tu kena ada amalan, kena ada bekalan. Di saat sakaratul maut tu pun kita tak tahu macam mana, adakah iman kita tu akan kental ataupun tidak tuan-tuan. Sebab masa tu pun kita diuji lagi. Syaitan akan datang kepada kita 7 gerombolan nak sesatkan kita ni. Jangan mati dalam iman. Bayangkan tuan-tuan.
Jadi dengan amalan kita yang banyak ni pun kadang kita tak confident lagi ni, macam mana ni boleh berdepan ke dengan sakaratul maut, nanti di kubur tadi tu macam mana kan, azab kubur tu kita boleh lepas ke, soalan muka dan nakir tu kita boleh jawab ke, tuan-tuan? Macam mana? Rasa yakin ke tuan-tuan? Yakin ke kita ni kan? Jadi kebanyakan kita memang tak yakin. Jadi akhirnya kita mengharapkan syafaat Nabi. Jadi nak syafaat Nabi ni macam mana? Percuma saja ke? Tak, kena berusaha lah. Kita nak kena berusaha lah. Antaranya tadi tu, apa-apa perkara yang boleh membawa kita cinta kepada Nabi, kena buat. Raikan Maulidur Rasulnya, tuan-tuan, apa-apa yang Nabi sebut untuk dapatkan syafaatnya. Macam tadi, berusahalah untuk kita menziarahi kuburan Nabi, sebab Nabi ada sebut, man zara qabri wajabat syafaati, barang siapa yang menziarahi kuburku maka wajib baginya syafaatku. Dan Nabi pun ada sebut, barang siapa yang meninggal dunia di Madinah maka nescaya dia akan dapat syafaatku. Jadi mana tahu, mungkin rezeki kita meninggal dunia di Madinah. Jadi sebab itu sunat hukum dia, bila mana kita pergi umrah ke, pergi haji ke, kita menziarahi Madinah, makam Nabi, sunat kita berdoa, ya Allah, andai rezekiku meninggal dunia di Madinah, ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Sunat doa minta mati di Madinah, tapi dengan cara yang baik. Ya Allah, kau matikan aku dekat sini ya Allah, ya. Hidup pun tak sedar diri, tuan-tuan, buat dosa, tiba-tiba minta mati. Dan bila minta mati nanti macam mana? Takut Nabi pun tak ngaku umat. Sebab orang yang tak boleh dapat syafaat Nabi ni ada pula ahlil fasik, yang suka buat dosa, yang suka buat maksiat, yang derhaka pada Allah, tak solat, tak puasa. Betul lah, walaupun dia banyak berselawat, tapi kalau amalan syariat dia tak buat, jangan mimpi tuan-tuan. Jangan mimpi. Selawat tu satu bab tuan-tuan. Jangan kita menangkan dekat selawat saja. Oh, kita qasidah sana, kita qasidah sini, kita ya hanana sana, kita ya hanana sini. Tapi dalam masa yang sama, apa yang Nabi suruh buat kita tak buat. Tak betul. Jangan tuan-tuan. Itu jangan tertipu. Jangan tertipu dengan amalan kita. Oh, mentang-mentang kita satu hari selawat 1 juta kali, so kita pun dah tak solat dah. Bulan Ramadan kita pun tak puasa. Aurat pun kita tak jaga. Pergaulan lelaki perempuan pun kita tak jaga. Tak betul. Tak betul tuan-tuan. Nabi macam mana pun solat tetap dilakukan, puasa tetap dilakukan. Ni dia, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bila mana kita nakkan syafaat Nabi ni, bukan berangan saja, kena berusaha tuan-tuan. Kena berusaha. Apa yang Nabi suruh kita buat, kita kena buat. Apa yang Nabi suruh tinggal, kita tinggalkan. Kalau kita kata kita cinta pada Nabi, tapi apa yang Nabi suruh buat kita tak buat, apa yang Nabi larang kita buat pula, kita tak tinggalkan, memang itu pun antara syarat, antara tanda kita tak boleh dapat syafaat Nabi SAW. Nabi suruh kita jangan menipu. Man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu, sesungguhnya dia itu bukanlah daripada aku, bukanlah daripada kami. Kita meniaga, kita menipu. Dalam perniagaan kita menipu, dalam bekerja kita menipu tuan-tuan. Terjebak dengan rasuah lah, penindasan lah, khianat dan sebagainya tuan-tuan. Tak boleh. Dengan anak-anak pun kita menipu. Bila nak keluar rumah tu anak bising, nak ikut. Tak apa-apa, duduk rumah, nanti ayah balik beli coklat. Anak bila dia mendengar coklat dia diam. Lepas tu bila balik lupa nak beli coklat. Anak pun tanya, ayah, coklat mana ayah janji nak beli coklat? Oh, kedai dah tutup lah nak. Automatik kita nipu. Dah lah anak kita kata, ayah 7-Eleven 24 jam ya. Kurang ajar punya budak. Tuan-tuan, kita marah anak kita, kita kata kurang ajar. Walhal yang ajar dia kurang ajar tu siapa? Kalau bukan mak bapak dia. Dia. Jadi kita belajarlah untuk bersifat dengan sifat Nabi. Nabi tu ada sifat 4 sifat yang wajib pada Nabi. Jadi kita ni tak boleh jadi Nabi, tapi kita ni kalau ngaku kita ni umat Nabi, kita belajarlah, kita berlatih-latihlah. Sifat Nabi yang 4 tu cuba kita buat. Yang namanya siddiq, benar. Yang namanya amanah tuan-tuan. Nabi tu daripada kecil lagi, daripada muda lagi, telah dikenali sebagai hazal amin, inilah orang yang paling amanah. Wa kulluna naqbalahu wa narda. Ketika mana Kaabah runtuh sebahagian dinding dia tuan-tuan, Hajar Aswad tu jatuh.
Bergaduh ni kabilah-kabilah ni nak berebut, nak letakkan balik Hajar Aswad pada tempat dia, sampai nak berbunuh dah. Kabilah ni mengatakan aku yang lagi layak, aku yang lagi layak, aku yang lagi layak, sampai nak bergaduh, nak berbunuh. Tuan-tuan, in azan ya, insyaallah sambung lagi lepas azan nanti insyaallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنك لا تخلف الميعاد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ya, jadi dalam kitab Berzanji itu pun memang dinyatakan kisah tadi itu, bila mana Kaabah runtuh sebahagian bangunannya, Hajar Aswad jatuh,
ketua-ketua kabilah ni bergaduh. Masing-masing merasakan mereka lah yang layak untuk letakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Bergaduh sampai nak berbunuh. Tiba-tiba dia kata tak apa, tenang. Jangan bergaduh. Kita tunggu siapa masuk nanti, kita minta tanya pandangan dia. Siapakah yang layak sesama kita untuk melekat Hajar Aswad ataupun bagaimana. Jadi tunggu tu yang masuk tu tadi siapa tuan-tuan? Yang masuk Nabi Muhammad. Walaupun masa tu Nabi belum dapat wahyu lagi, baru berusia dalam lebih kurang dalam 35 tahun. Nabi masuk makin dekat, jadi ketua-ketua kabilah ni berkata apa dia? Ini orang namanya apa dia? Muhammad Hadzal Amin. Inilah orang yang paling dipercayai. Wa kulluna naqbalahu wa narda. Kalau dia buat jawapan apa-apa, bagi keputusan apa-apa, maka kami kena setuju dengan keputusan dia, sebab dia orang yang paling dipercayai. Ni tuan-tuan ceritanya. Nabi pula bila dah diberikan kepercayaan tadi tu, Nabi tak syok sendiri. Nabi tak pergi dia ambil Hajar Aswad letak, tak. Dia kata pakcik-pakcik tak apa, tenang-tenang. Nabi pun ambil selendang dia, dibukakan selendang dia, Nabi ambil Hajar Aswad letak di tengah-tengah. Nabi kata jom pakcik-pakcik sama-sama kita angkat ramai-ramai. Dia angkat ramai-ramai tadi. Jadi semua ketua-ketua kabilah tu mengangkat ramai-ramai. Sampai dekat dengan Kaabah diletakkan Hajar Aswad. Masya Allah tuan-tuan. Hebatnya. Hebat Nabi ni tuan-tuan. Jadi apa salahnya kita ni belajar-belajar untuk amalkan sifat Nabi. Jadi bila mana kita mengatakan kita ni cinta pada Nabi, apa buktinya tuan-tuan? Kena tunjukkan bukti dia. Jadi antaranya apa yang Nabi buat, sifat-sifat Nabi tadi tu, yang memang sifat tu sifat mulia, sifat yang baik, belajar-belajarlah. Jadi orang yang benar, jadi orang yang jujur, jadi orang yang dipercayai, jadi orang yang amanah. Ni tuan-tuan. Ini tak lama lagi contoh nak pilihan raya Malaysia ni contoh. Dah bergaduh politik dan sebagainya. Dah satu isu juga dah. Jadi belajarlah jadi orang jujur, jadi orang amanah. Siapa yang dapat jawatan ke apa ke, buat yang terbaik. Jangan semata-mata untuk dunia sahaja. Sebab dengan cara tadi tu, insya-Allah dia pun boleh masuk syurga. Allah beri jawatan-jawatan kepada kita ni bukan kosong, ada perkara. Mungkin orang biasa dia kena sembahyang sunat banyak-banyak, dia kena baca Quran banyak-banyak, dia kena wirid zikir banyak-banyak, dia kena bersedekah banyak-banyak. Tapi kalau dia jadi pemimpin, dia ada jawatan besar dan sebagainya, mungkin dia pun tak sempat nak solat sunat banyak-banyak. Sebab dia perlu mentadbir, dia perlu mengurus. Jadi dengan pentadbiran tadi tu, dengan pengurusan tadi tu, diuruskan kewangan, jangan ada kebocoran dan sebagainya, pun boleh jalan masuk ke syurga. Contohi para sahabat. Nabi tu sendiri tak usah cakap dah tuan-tuan. Contoh Sayyidina Umar, tuan-tuan, bila dia jadi khalifah saja, dia perintahkan kepada tentera-tentera dia, tolong baiki jalan-jalan, tengok jalan-jalan, jangan ada yang pecah dan sebagainya, supaya rakyat tu dapat kebaikan, dapat manfaat. Bukan setakat manusia, kambing-kambing di hujung kampung pun, Sayyidina Umar pun takut kalau dia jalan dekat jalan tu, nanti dia jatuh masuk dalam lubang sebab jalan tu tak elok dan mati. Takut nanti di akhirat pun Allah akan tanya kepada Umar, wahai Umar, ni kenapa kambing mati ni sebab jalan kau teruk. Tuan-tuan, sampai ke tahap tu dia fikir. Ni cerita dia. Jadi kalau kita kata kita ni nak dapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama-tamanya tadi tuan-tuan, tunjukkan kita punya kecintaan. Maulid Rasul tahun sekali kita raikan sebaiknya tuan-tuan. Lepas tu kita perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul yang selawat berlagu tu berlagulah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi. Contoh, selawat nak berlagu sila. Tapi jangan berlagu saja. Tak berlagu tak nak pula selawat. Sebab zaman sekarang ni dah jadi masalah. Tak nak berzikir kalau tak dinyanyi-nyanyikan, tak nak berzikir kalau tak ada muziknya tuan-tuan. Jadi semua benda sekarang ni ada muzik, dah jadi masalah pula. Ada kompang, ada gendang. Kalau tak ada gendang, tak ada kompang, tak ada itu, kita tak nak berselawat. Belajar-belajarlah berselawat tanpa kompang, tanpa lagu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. Banyakkan selawat tuan-tuan. Sekurang-kurangnya satu hari 100 kali. Contoh, siapa nak buat lebih silalah, ikutlah kelapangan kita.
Bukan selawat yang biasa saja, mungkin boleh ditambahkan lagi tuan-tuan, selawat Fatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Selawat Fatih. Banyakkan selawat Fatih. Banyak perkara nanti akan terbuka. Tuan-tuan, kita kata kita ni nak kembali menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak dibukakan jalan kita ni tak nampak tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan dengan berkat selawat Fatih tadi tu akan dibukakan macam-macam hijab-hijab ni. Boleh ditunjukkan, boleh dinampakkan. Tuan-tuan, takkan tak nak? Takkan kita nak terus hanyut tuan-tuan? Ni selawat Fatih. Selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadan halu bil unqad wa tanfarju bil qurab wa tuqta bil hawaij wa tunalu bi ghara'i wa sul khawatim wa isas khamam bi wajhil karim wa ala ali wa sahbihi bi kulli hamdin wa nafasin bi adadin kulli ma'lumillah. Tuan-tuan, selawat tafrijiyah. Baca banyak-banyak, baca banyak-banyak. Itu dia tuan-tuan. Duduk, sekali duduk boleh baca 100 kali ke 200 kali ke. Tak kira pun tak apa tuan-tuan. Di antara maghrib isyak duduk, sementara nak tunggu solat tadi duduk tuan-tuan. Tuan-tuan, ini antara selawat-selawat yang kalau kita jadikan amalan, memang benarlah kita ni mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita buktikan cinta kita ni bukan cakap saja. Apa yang Nabi buat kita buat, apa yang Nabi tinggal kita tinggalkan. Hidupkan sunnah Nabi itu dalam kehidupan kita. Sunnah Nabi itu banyak. Bukan serban jubah saja, bukan bersugi saja, bukan bercelak saja, bukan berpoligami saja. Sunnah Nabi itu banyak. Nabi bekerja. Ada orang kita ni tak nak bekerja. Nabi bekerja, Nabi berniaga, Nabi pun bercucuk tanam, Nabi pun bergembala kambing tuan-tuan. Jadi kalau kita tengok sejarah para Nabi, semuanya bekerja. Nabi Adam bekerja, cucuk tanam tuan-tuan. Nabi Nuh tukang kapal. Nabi Idris menenun, menjahit tuan-tuan. Jadi kebanyakan Nabi semua bekerja. Nabi kita pun bekerja. Kita yang ngaku umat Nabi tak nak bekerja. Kena bekerja lah tuan-tuan, berusaha lah. Selagi mana kita ada tulang kederak ni, selagi itu kita kena berusaha. Datang seorang sahabat zaman Nabi dulu, datang jumpa Nabi, Rasulullah, bagi aku zakat, bagi aku duit, aku orang susah ni, aku orang miskin ni. Nabi pegang badan dia, pegang tangan dia. Aku tengok kau ni sihat, tough ni kau ni. Kenapa senang-senang nak minta-minta? Sabar-sabar, tenang-tenang dulu. Apa yang ada dekat rumah kau? Nabi kata, apa yang ada dekat rumah kau? Adalah satu cedok air, ada satu tu buat macam hemparan, aku buat solat dan sebagainya. Bawa sini, bawa sini, bawa sini. Jadi sahabat tadi balik, ambil lah gayung dengan kain tadi tu. Nabi lelong tuan-tuan. Nabi lelong dekat orang lain. Okey, siapa nak beli, siapa nak diri, 2 dirham, 2 dirham, 2 dirham. Nabi jual. Ada yang tawar 1 dirham. Nabi tak, aku nak jual dengan harga 2 dirham. Tiba-tiba ada seorang tu beli dengan harga 2 dirham. Bila dah beli, apa Nabi buat? Duit tadi tu, Nabi panggil sahabat tadi, panggil kawan tadi tu, ini ada 2 dirham, 1 dirham, kau balik rumah belikan makanan, beri keluarga kau makan. Dan 1 dirham lagi ni kau jadikan modal kau punya kerja. Rasa-rasa kau boleh buat kerja apa, kau boleh meniaga apa. Lala pemuda tadi jawab, dia kata, saya nak cari kayu api. Baik, 1 dirham ni gunakan sebagai modal, beli kapak ke, beli tali ke, dan aku tak nak tengok muka kau selama 15 hari. Nabi arahkan dia begitu. Dia pun pergilah buat kerja. Sepanjang 15 hari itu rupanya dia cari kayu api, dia jual. Lepas 15 hari baru dia datang jumpa Nabi, dia peluk, dia cium Nabi, dia kata, benar katamu ya wahai ya Rasulullah. So apa cerita sekarang? Alhamdulillah, sekarang ni setiap hari aku boleh jual kayu api, aku dapat 2 dirham. 1 dirham aku jadikan makanan untuk anak bini aku, dan 1 dirham lagi aku simpan. So sekarang ni dalam simpanan dia ada 15 dirham. Bayangkan tuan-tuan. Jadi kalau kita kata kita ni umat Nabi, kita cinta Nabi, apa yang Nabi buat kita kena buat. Jangan duduk saja tuan-tuan. Susah macam mana pun kena berusaha. Selagi mana kita hidup, selagi mana kita ada maruah tuan-tuan. Jangan terpengaruh dengan cerita orang kaya cepat kaya dan sebagainya. Ni cerita dia. Jadi bila mana kita ni bersungguh-sungguh tunjukkan cinta kita kepada Nabi, insya-Allah lah tuan-tuan, dapatlah syafaat dia, syafaatul uzma.
di akhirat nanti, di mahsyar nanti. Yang bayangkan tuan-tuan, syafaat Nabi ni bukan kita umat Nabi saja nak, umat-umat lain pun nak juga. Sampai diceritakan Nabi Musa tu tuan-tuan, sampai ke satu tahap bila mana Allah ceritakan kepada dia, di akhir zaman ada satu Nabi namanya Muhammad, dan dia akan jadi penghulu sekalian manusia, dan dia akan masuk syurga dulu sebelum orang lain masuk syurga. Macam-macam lagi lah, sampai Nabi Musa tu nak downgradekan diri dia jadi umat Nabi Muhammad. Allah kata, mana boleh, engkau Nabi nak downgrade jadi umat pula, tak boleh lah, tak apalah, engkau lah, dia lah. Sampai ke tahap tu tuan-tuan. Jadi kita ni yang dah memang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang ada cara untuk kita dapatkan syafaat dia, tapi dengan syarat kita nak kena bersungguh-sungguh tuan-tuan, bersungguh-sungguh, kan? Nyatakan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Dengan hari kelahirannya kita raikan sebaik-baiknya tuan-tuan, kan? Ada rezeki lagi ni tuan-tuan, ini bulan kelahiran Nabi, kita nak buat kenduri doa selamat ke, silalah tuan-tuan, kan? Silalah, ada hajat apa-apa ke, anak nak periksa ke, anak nak kahwin ke, ataupun dia sendiri yang nak kahwin ke bapaknya tadi tu tuan-tuan, silalah, kan? Sempena Rabiul Awal ni, mudah-mudahan dengan berkat Rabiul Awal ni, masya-Allah, kelebihannya sangat luar biasa, kan? Kelebihannya sangat luar biasa. Sebab tu orang lama-lama, orang dulu-dulu tuan-tuan, dia simpan duit, dia kumpul duit, memang akan dikeluarkan duit tadi tu untuk belanja Maulidur Rasul. Sampai ke tahap tu, kambing-kambing lah, ayam-ayam lah, sampai ke tahap tu. Jadi budaya ni kena hidupkan balik. Jangan asyik nak makan free saja tuan-tuan. Malulah kita dengan Abu Lahab, dia sendiri keluarkan duit dia, kan? Ratusan ekor kambing disembelih, ratusan ekor unta disembelih, dia bagi makan penduduk Mekah tuan-tuan, masya-Allah, kan? Ni dia. Tunjukkan tuan-tuan, tunjukkan, hidupkan tuan-tuan sunnah Nabi dalam diri kita, dengan cara kita amalkan apa yang Nabi buat tuan-tuan. Solatnya, berjemaahnya, tidak tinggal solat tuan-tuan. Nabi satu hari istighfarnya lebih 100 kali. Beristighfarlah kita tuan-tuan, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tak payah panjang-panjang pun tak apa, tak payah lagu-lagu pun tak apa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tak berlagu pun tak apa tuan-tuan, tak berlagu pun tak apa, kan? Sebab ialah masalah sekarang ni, semua benda nak berlagu. Kalau tak berlagu tu kita tak buat, kalau tak berlagu tu macam tak seronok. Jadi belajarlah tak berlagu. Kita suruh nyanyi pun bukan pandai semua nyanyi dondang sayan, tapi bila nak berzikir semua nak kena berlagu. Tak payahlah, yang penting kita tahu astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita dapat rasakan maknanya. Ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah, dosa aku banyak, ya Allah, dosa dengan ibu bapa, ya Allah, dosa dengan isteri, dengan suami, dosa dengan anak-anak, dosa dengan bos, dan dosa dengan anak buah lah, apa semua. Ni tuan-tuan, istighfar satu hari 100 kali paling kurang. Sebab Nabi buat tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan dengan istighfar tadi tu Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Dengan selawat tadi tu Allah akan bukakan jalan untuk kita, dinampakkan jalan-jalan kejayaan dunia dan juga di akhirat, dan dalam masa yang sama, apa-apa yang Nabi suruh kita buat tuan-tuan, berusahalah sungguh-sungguh kita buat. Apa yang Nabi larang tuan-tuan, berusahalah untuk kita tinggalkan. Jangan jadi orang yang fasik tuan-tuan, orang yang asi, derhaka pada Allah, suka buat maksiat. Kata umat Nabi selawat banyak tapi buat maksiat, buat derhaka, kan? Buat mungkar. Jangan tuan-tuan, kan? Nanti apa amalan kita Allah tak terima, doa kita pun Allah tak terima. Takutnya nanti di akhirat bila nak dapat syafaat Nabi pun terhijab. Ya betul, kau banyak selawat daripada aku, tapi banyak benda yang aku suruh buat kau tak nak buat, banyak benda yang aku suruh tinggalkan engkau buat pula. Macam mana? Tuan-tuan, jadi kita tak nak. Biarlah kita berusaha tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan usaha yang kita buat ni benar-benar dapat markah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dinilai di sisi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana kita meronta-meronta di akhirat, di mahsyar nanti untuk dapatkan syafaat dia, kita pun tak malu tuan-tuan. Nabi sekali pandang je tengok kita terus melekat tuan-tuan. Sebab apa? Sebab pada wajah kita ni mungkin terpancar cahaya kecintaan kepada dia tuan-tuan. Dengan selawatnya, dengan mencintai dia sungguh-sungguh, dengan menghidupkan sunnahnya pula di akhir zaman ni. Kan Nabi sebut barang siapa yang menghidupkan sunnah aku di akhir zaman, kan,
pahalanya seperti mana? Dia, tuan-tuan, apa dia? Mati syahid. Pahala mati syahid, pahala dia berjuang, tuan-tuan. Jadi jangan malulah, jangan seganlah kita nak hidupkan sunnah-sunnah Nabi di akhir zaman ni. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekadar tu sajalah renungan untuk kita bersama, ya. Setiap tahun kita sambut Maulid dengan selawatnya, dengan macam-macam majlisnya. Jadi jangan kosong begitu saja. Tanamkan dalam hati kita sesuatu yang kita boleh dapat, yang kita boleh ambil. Walaupun kita terlupa ke apa, biasalah. Tapi paling tidak dengan sambutan yang saban tahun ni, makin hari tu kita boleh makan, makin tahun tu kita boleh merasakan kita ni makin dekat dengan Nabi SAW. Jadi kita berangan nak duduk tepi Nabi dalam syurga, tapi dalam masa yang sama di dunia pun kita tak dapat nak rasakan kita ni makin hari makin dekat dengan Nabi. Jadi mudah-mudahanlah dengan berkat cinta pada Nabi, kita hidupkan sunnah Nabi, akhirnya Allah akan campakkan satu rasa dalam diri kita, kan? Mudah-mudahan kebarangkalian besar kita akan dapat syafaat Nabi, kan? Sebab apa? Sebab usaha yang kita lakukan semasa di dunia ni, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi sekadar tu saja. Yang baik tu datangnya daripada Allah, kita ambil, kita amal, kita panjangkan. Yang buruk, yang lemah, yang kurang, itu daripada saya. Minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada pihak masjid, pihak lembaga Masjid Negeri. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini dinilai ada ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana Allah dan malaikat pun sangat sayang kepada Nabi kita. Jadi apatah lagi kita yang mengaku umat Nabi ni, lagilah kita kena bersungguh-sungguh buktikan sayang dan cinta kita kepadanya, insya-Allah. Mudah-mudahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah